Hai, Assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. Untuk video kali ini, saya akan membuat reaction dan juga first impression untuk Bey yang akan dilancarkan pada Sabtu ini. Tapi sebelum itu, sila pastikan korang subscribe dahulu dan tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi G. Ok guys, untuk video kali ini saya akan membuat reaction dan juga first impression berkenaan dengan Bey yang akan dilancarkan pada Sabtu ini, iaitu pada 27 Jun ini, iaitu Fresh Longines. Seperti yang korang tahu, untuk siri Super King ini ramai karakter-karakter lama telah muncul semula dan menggunakan Bey asal mereka. Contohnya macam Watak Rantaro dan juga Louis Shirosogi, yang mana mereka muncul dalam siri Super King ini dan menggunakan Bey asal mereka, iaitu untuk Rantaro macam biasalah dia menggunakan Ragnarok, dan Louis of course inilah kita akan bercakap, iaitu B168 Fresh Longines. So tidak banyak yang boleh saya cakap sebab saya pun masih belum lagi melihat secara lebih jelas, secara lebih dekat, sebab ianya masih belum dilancarkan. Tapi daripada apa yang saya tengok daripada Instagram dan juga Facebook dan juga YouTube, pendapat saya design wise untuk Fresh Longines ni ialah kombinasi di antara Zwei dan juga Bloody Longines. Kita akan tengok video ini. Ini merupakan video rasmi yang dikeluarkan oleh pihak Takara-Tomy dekat YouTube, dan kita akan tengok sejauh manakah kekuatan untuk layer Fresh Longines ini. Dan untuk set B168 ini menggunakan chassis jenis attack yang pertama untuk left spin. Untuk driver pula ianya menggunakan driver Destroy Dash. Ok, so ini dia, kita akan layan dulu video dia macam mana. Alright, ok, ini dia. Alright, so macam biasa, ini kita panggil dia Ahmad sebab tak tahu nama dia sangat. Ok, dia ada introduce pada 27 Jun ini, Sabtu ini nanti dia lancarkan dekat Jepun, tapi dekat Malaysia kemungkinan dapat dalam 3 hari bulan macam ni lah. So ini dia kota dia, dekat situ ada dia punya watak, iaitu Louis Shirosogi. Alright, ini dia. Okay, dia punya design wise macam saya kata, dia menggabungkan di antara dua Bey layer yang berlainan generasi Chozi, iaitu Bloody Longines, dan satu lagi ialah version GT, iaitu Zwei Longines. So seperti yang korang lihat dekat sini, dia ada perbandingan di antara setiap generasi daripada zaman Nightmare Longinus. Ok, kalau korang perasan, dia dekat tengah tu, dekat dia punya Super King chip tu, dia punya elemen tu lebih kurang macam dekat Bloody Longinus. Tapi untuk dia punya ring armor, layering tu, dia macam design tu diadaptasi daripada layer Zwei Longines daripada set siri GT. Tapi apa yang membuatkan saya sebenarnya tertanya-tanya, yang menarik perhatian saya, dia punya chassis tu. Sebab chassis dia merupakan satu chassis yang baru, jenis serangan yang untuk pengguna left spin. Alright, itu dia. Dekat sini, dia menggunakan, dia punya Destroy Dash agak menarik color dia dekat situ, menggunakan color macam clear. Ini merupakan salah satu warna yang baru juga sebenarnya. Ok, itu dia. Rasanya dia punya tidak banyak beza lah berbanding dengan Destroy Dash yang ni. Tapi saya tak punya kata lagi sebab ianya masih baru, menggunakan warna yang baru. Mungkin dia punya material tu agak berlainan sedikit lah. Tapi bagi saya yang paling perform adalah yang berwarna biru, iaitu untuk WBBA. Ok, itu dia. Nampak dah chassis 3A, 3 attack. Kalau korang perasan, untuk Fresh Longines ini merupakan satu-satunya, buat masa sekarang ni, satu-satunya ring layer yang ada komponen besi dekat kiri dan kanan. Ok, dia punya chassis, dia punya chip, iaitu left spin. Ok, nampak. Ini dia punya ring. Nampak, dia ada besi dekat kiri dan kanan. Lepas tu dia ada satu blade lagi pada atas dan bawah, yang itu ialah plastik. Ok, ini dia chassis 3A, chassis yang baru, hanya menyokong penggunaan lap spin sahaja ataupun hindari kaitan. Ok, kurang pasti lagi berapa keberat dia nanti. Tapi dari segi design dia tu memang agak agresif, memang totally untuk serangan punya. Seperti yang korang nampak, rasanya dia punya chassis ni agak berat. Tengok, dia punya ada besi kiri dan kanan. Dia akan sokong pada bahagian ring layer dekat ada komponen besi tu. Jadi serangan tu memang agak kuat lah. Tapi macam biasalah, untuk seri Super King ni kesemua Bey menyokong penggunaan dua mod. Maksud dia, kita boleh tukar kedudukan chassis bersama dengan layer tu. Jadi dekat situ kita dah boleh tukar mod. Seperti yang korang nampak, besi, kedudukan besi dekat layering tu dipadankan dengan besi yang ada dekat chassis tu, yang dia punya tanduk tu. Alright, so kita nak tengok cara spin dia macam mana. Nampak, dia memang fully untuk attack. Dia punya design tu, tengok chassis, dia punya chassis tu dengan dia punya layer ni memang didesign untuk fully attack. Sebab tu disertakan dengan Destroy Dash. Ok, ini dia punya fight. Alright, 3, 2, 1, go shoot.
Wow. Berapa kali sentuh ya? Pap. Burst. Okey, kita tengok juga untuk opposite spin. 3, 2, 1, go shoot. Pap, 1, 2. Over finish. Apa yang saya perasan untuk Rash Longinus ni, layer dia macam agak besar tau, diameter layer tu. Sebab kalau korang nampak masa dia lawan dengan Super Happy Round tu, dia punya diameter tu agak besar. Jadi dia sebenarnya dah memberi satu kelebihan yang ada pada Rash Longinus tu lah. Sebab kalau korang perasan macam Breath Valkyrie sekalipun, dia punya diameter tu agak besar. Jadi bila dia nak buat serangan, dia nak first contact dengan pihak lawan tu sangat mudah. Sebab dia punya layer tu memang sangat besar. Dia punya diameter layer tu memang sangat besar. Jadi senang, walaupun dia touch sikit je pun, itu dah memberi kesan kepada pihak lawan. Okay guys, so kita akan cuba membincangkan mengenai dia punya layer lah, layer Rash Longinus tu B168 Rash Longinus. Ini merupakan layer untuk Zwei. Dan seperti korang nampak, dia punya design pun lebih kurang saja. Dia mungkin akan adaptasi daripada design layer base Zwei ni ke atas Rash Longinus. Seperti kalau korang perasan dekat dia punya kiri dan kanan tu, kalau korang perasan dia punya bentuk lebih kurang sama je. Dia mempunyai elemen kepala naga di kiri dan kanan, dan pada bahagian atas pun sama juga lebih kurang. Cuma dia macam tinggikan sikit dia punya cangkung ni, dia punya blade ni. Okay, so untuk dia punya Super King chip tu, dia menggunakan elemen yang daripada Chosen series kalau korang perasan. So untuk siri Super King ini, dia adaptasi, dia bukanlah 100% tapi lebih, saya boleh cakap dalam 80% tu dia punya elemen tu lebih kurang sama macam dengan Rash Longinus. Okay, so berkenaan dengan chassis 3A. Okay, ini merupakan chassis ketiga untuk jenis serangan, dan yang pertama untuk Hidari Kaiten. So ini merupakan chassis 1A yang pertama kali diperkenalkan bersama dengan Super Hyperion. Kalau korang perasan, dia punya design lebih kurang sama sahaja. Dia mempunyai macam lebihan besi dekat kiri dan kanan untuk menguatkan serangan pada bahagian layer. Dia lebih kurang macam ni kedudukan dia. Alright, so yang lebihan besi tu, dia punya blade berada di bawah yang besi dekat kiri dan kanan. Untuk atas dan bawah tu hanyalah dia punya macam blade kosong semata. Alright, tapi apa yang menarik perhatian saya, dia merupakan chassis jenis Hidari Kaiten ataupun lap spin. Sebab untuk chassis 1A dan juga 2A ini hanya menyokong penggunaan Migi Kaiten ataupun right spin semata. Jadi untuk chassis jenis 1A dengan 2A ni tidak menyokong penggunaan B jenis Hidari Kaiten. Alright, so untuk chassis 3A ni hanya untuk Hidari Kaiten. Dia tak support untuk Migi Kaiten. Okay, untuk Destroy Dash tu, dia merupakan, saya rasa dia bukan color yang baru. Sebenarnya dia menggunakan color Destroy yang lama, tapi diberi nafas baru untuk dinaikkan menjadi Dash version. Tapi apa yang saya boleh cakap untuk Destroy Dash ni, sebenarnya dia lebih kurang macam Jaggi. Dia punya pattern yang dihasilkan, tapi Jaggi ni lagi laju dan mempunyai stamina yang lebih, sebab dia punya tip tu agak kecil sedikit, dan daya geseran di antara tip bersama dengan permukaan stadium tu agak kurang. Jadi stamina dia lebih. Tapi untuk Destroy Dash ni, dia mempunyai satu kelebihan yang tidak ada pada Jaggi, iaitu life after death yang sangat tinggi, yang mempunyai bahagian yang free spinning ni lah, seperti yang korang nampak. See? Dan ini yang sangat membantu kita untuk memenangi sesebuah perlawanan. Part ini akan membantu kita untuk mendapatkan macam pusingan yang terakhir lah, kira macam nyawa 1%, 2% sahaja lagi untuk menang. Tetapi dari segi stamina dia agak kurang lah berbanding dengan Jaggi. Alright, so bagaimana pula pandangan korang untuk B168 Rash Longinus ini? Adakah anda tertarik? Bagi saya ianya sangat menarik, sebab saya merupakan salah seorang yang suka dengan karakter Louis Shiroshogi dan juga design kepada Rash Longinus ini. Tapi apapun, kita kena tunggu juga untuk video akan datang, video minggu depan. Sebab untuk Rash Longinus ini hanya dilancarkan pada 27 Jun ini, tetapi hanya untuk pasaran Japan sahaja. Untuk Malaysia, kita kena tunggu dalam 3 hingga 4 hari untuk yang paling pantas lah. Sebab sekarang ni kita nak dapat benda tu sangat cepat pun agak susah juga disebabkan kekangan wabak COVID-19. Jadi sama-sama kita tunggu. So jangan lupa korang menonton video saya unboxing dan juga test battle untuk B168 Rash Longinus minggu depan. Jadi pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Geeky G. Apapun, enjoy!